Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik wasallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita mengikuti kuliah kita secara online. Malam ni insya-Allah kuliah kita berkaitan dengan Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Fudali. Dan kita mulakan dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah muka surat 43. Muka surat 43, tajuk pengertian a'rad ataupun arad. Jadi sebelum kita sambung ni, saya baca dulu sebaris dua ibarat kitab yang kita baca pada pertemuan yang lepas sebab dia ada kaitan dia. Iaitu dalil atas wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 42 sebelah sikit je. Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam, ay wujuduhu ba'da adamin. Dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah baharunya alam. Dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah baharunya alam. Iaitu wujuduhu ba'dal adam. Apa yang dikatakan baharu itu? Yang dikatakan baharu itu ialah wujud setelah tiada. Wujud setelah tiada. Wal alamu ajramun. Adapun alam itu adalah jirim-jirim, kazzawati seperti zat-zat, wa a'radun dan juga a'rad, kal harakati was sukun seperti harakat dan sukun, iaitu pergerakan dan diam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Jadi dalil atas wujudnya Allah Ta'ala adalah barunya alam ini, yakni wujudnya sesudah Adam, sesudah tiada lah, dan atau adanya sesudah tidak ada. Dan alam adalah ajram, yakni jamak dari jirmun, plural lah, plural. Seperti zat-zat, dan a'rad jamak daripada a'rad seperti gerakan, diam dan warna-warna, wal alwan dan warna-warna. Okey. Dia sebenarnya apa yang dia bagi tahu ni seolah-olah macam shortcut lah, macam satu shortcut. Satu shortcut je lah, maknanya kesimpulan je, terus pergi kepada natijah dia ataupun keputusan dia. Sebenarnya banyak kali dah kita bahas sebelum ni, tapi kita ulang-ulang lagi lah benda yang penting sebenarnya lah untuk kita fahamkan kepada orang lain, misalnya anak-anak kita. Jadi yang dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita sampai kepada dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum tu lagi kita perlu sampai kepada dalil wujudnya pencipta bagi alam ini.
Dalil bagi pencipta alam ini. Sebelum kita sampai kepada penciptanya alam ini, kita kena lihat ciptaan dulu. Sebab kalau pencipta alam maknanya ciptaan alam itu adalah ciptaan. Jadi ada pencipta alam. Alam itu adalah ciptaan. Ciptaan bagi pencipta. So alam ini apa? Alam ini apa dia? So alam ini para mutakallimin mengatakan alam ini secara garis besarnya dua saja. Satu dia panggil jirim, satu dia panggil arad. Satu kategori lah. Satu kategori alam ini dipanggil jirim. Apa tu jirim? Zat. Zat benda lah, benda. Kalau susah sangat tak faham maksud jirim, zat. Tak faham zat, benda. Benda. Jadi benda lah. Satu lagi arad. Arad ni apa? Arad ni sifat bagi benda. Sifat bagi jirim. Itu arad. Istilah sahajalah. Istilah. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala ada menyebutkan lafaz jisim, jirim, arad dan sebagainya. Ada. Nabi pun dalam hadis pun Nabi ada sebut lafaz jisim, lafaz arad ni ada sebut. Yang mengatakan bahawa ni apa, Nabi, Al-Quran, hadis tak ajar jirim, jisim, arad ni semua jahil. Yang cakap ni semuanya orang jahil. Jadi lafaz itu ada. Kalau tidak macam mana boleh munculnya lafaz jisim, jirim, arad ni datang dari mana? Kalau cuba tengok dalam Quran, baca, tengok betul-betul ada ke tak ada lafaz jisim, jirim, arad, ada ke tak ada. Tak pernah baca Quran lah tu. Kata kembali kepada Quran dan hadis. Tetapi bila Quran sebut jisim, Quran sebut arad, hadis sebut jisim, hadis sebut arad, kenapa tak ambil tahu? Lepas tu kata Nabi tak ajar jisim, jirim ni. Allah Ta'ala Quran tak sebut jisim. Ya ke? Dah kaji habis ke? Sebab seolah-olah macam fobia. Bila kita kata jirim, jisim, arad, dia mula fobia. Ini falsafah. Ini falsafah. Quran sebut, hadis sebut. Tak pernah baca Quran ke? Tak pernah tengok hadis ke? Tu'jibukum ajsamuhum. Dalam surah Al-Munafiqun tu. Tu'jibukum ajsamuhum. Jasad-jasad mereka mengagumkan kamu. Jisim-jisim mereka mengagumkan kamu. Ajsam tu plural bagi jisim, jismun. Nabi SAW dalam hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuruna ila qulubikum wa a'malikum. Nabi kata Allah tak pandang kepada suwarikum, rupa bentuk kamu, wa ajsamikum, dan jisim kamu, maksudnya badan kamu, bentuk badan kamu. Nabi sebut dalam hadis, haza aridun mumtiruna, itu adalah aridun, sesuatu yang datang baru yang akan menghujani kita. Dalam Quran Nabi sebut yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual agama mereka dengan benda-benda dunia. Jadi sebut, Quran sebut, hadis sebut, jisim arad. So apa masalahnya yang Wahabi ni? Tu falsafah, jisim Nabi tak ajar. Tak faham ke? Sebelum faham dia dah irad dah, dia dah i'tirad dah. Itu Wahabi. Okey. Jadi untuk sampai kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala secara akli. Kenapa secara akli? Kerana orang yang belum masuk Islam, dia tak akan percaya kepada Rasulullah, dia tak akan percaya kepada Quran, dia tak akan percaya kepada hadis. So tapi dia ada akal. Dia ada akal untuk berfikir. Jadi dalam Al-Quran pun lah, kalau kita nak juga Quran, Allah Ta'ala sebut Inna fi ikhtilafil laili wan nahar, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi. Allah kata inna fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi.
Wakhtilafil laili wan nahar, dan perubahan siang dan malam. La ayatul liulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kenapa Allah sebut dua? Allah sebut khalqus samawati wa, Allah sebut wakhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam, kerana itu mewakili jisim dan mewakili arad. Khalqus samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi, benda. Segala apa yang ada langit dan dalam bumi itu namanya benda. Namanya benda. Kemudian perubahan siang malam. Inilah arad. Arad itu benda yang berubah-ubah. Benda yang berubah-ubah itu adalah arad. Sifat bagi sesuatu, dia berubah-ubah. Alam ni kadang siang, kalau alam kita lah, alam bumi kita ni kadang siang betul malam. Siang malam, siang malam. Wakhtilafil laili wan nahar, berubahnya siang dan malam. Ya Allah. Berubahnya siang dan malam itu arad. Itu ciri-ciri arad. Jadi maknanya Allah Ta'ala sendiri suruh kita tengok kepada jisim dan arad untuk mengetahui siapakah yang menciptakan jisim, siapakah yang menciptakan arad. Tapi Al-Quran guna khalqus samawati wal ard, wakhtilafil lail wan nahar. Kalau orang faham, orang yang dia faham, tak ada masalah kita kategorikan alam ini sebagai jisim dan arad. Tak ada masalah pun. Apa masalahnya? Dia biasalah orang yang dah hati dah tertutup tu tak boleh buat apa lah, macam mana kan. Okey. Jadi dia punya tingkatan dia di situ. Maknanya jisim dan arad ini pastilah ada yang menciptakannya. Siapakah penciptanya? Barulah pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dah bahas banyak kali dah pun. Ulang lagi dan lagi. Okey, sebab tu di sini dia buat sikit tajuk tambahan, iaitu pengertian arad. Supaya orang faham apa tu arad lah. Mengenal jirim, maka sudah berlalu ta'rifnya. Apa itu jirim dah berlalu. Okey. Kadang-kadang saya guna jirim, kadang-kadang saya guna jisim. Betul? Sama ke berbeza? Macam sama je. Okey. Sebenarnya macam ni, jirim ini, di bawah jirim itu ada dua. Di bawah pecahan jirim itu ada dua. Satu dipanggil jauhar, satu dia panggil jisim. Jauhar ni ataupun yang lebih tepat lagi jauharul fard. Jauharul fard. Kalau nak dikiaskan, single atom. Kalau nak dikiaskan lah, single atom. Kalau jisim lah, jisim dia gabungan dua atau lebih jauharul fard. Maksudnya sesuatu yang tersusun bercantum-cantum daripada atom kan, jadi atom jadi molekul-molekul sel-sel organ. Itu semua tu dipanggil jisim. Kalau sebut jirim, maknanya kedua-dua sekali lah. Bila sebut jirim, kedua-dua sekali, jauhar dan jisim. Kalau sebut jisim pun tak apa, kenapa? Sebenarnya yang betul-betul wujud di alam ini adalah jisim. Jauharul fard itu tak pasti. Dalam fizik mereka kata tidak wujud single atom tu, tak wujud. Pasti wujud dalam bentuk bercantum dengan atom yang lain. Dia tak akan boleh wujud secara single. Dia akan wujud secara pasti tercantum dengan atom yang lain. Tak tahulah, wallahu taala kalau ada kajian lagi, saya pun tak pasti sangat. Cuma ulama kata jauharul fard ni tak nampak lah, mata pun tak nampak sebenarnya. Kena lihat dalam di bawah mikroskop lah, kena tengok dengan mikroskop baru nampak jauharul fard ni. Maksudnya dia satu partikel yang paling kecil, juz'un la yatajazza. Suatu bahagian yang tidak boleh dibahagikan lagi, terlalu kecil sehingga tidak boleh dibahagikan lagi. Jangan terpengaruh dengan Ant-Man. Jangan terpengaruh dengan Ant-Man, dia masuk alam kuantum apa benda entah, makin kecil. Sebab falsafah mengatakan tidak ada penghujungnya. Falsafah kata sesuatu itu boleh dipecah lagi, kecil lagi. Tak ada henti-hentinya. La nihayah, tidak ada penghujung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah kata ada. Maknanya benda yang paling kecil sekali namanya jauharul fard, di single atom, seperti single atom lah.
Kan saya kata singgah datang ada yang tak setuju pula. Kita kiaskanlah bagi faham tu je. Makna bagi tahu Jauharul Fard ni asas bagi setiap benda. Tapi benda yang wujud dia gabungan, sudah pun digabungkan. Gabungan Jauharul Fard lah. Tak tahulah manusia ni 1.3 trillion beta cell kot, tak tahu, Allah alam. Kemudian satu lagi jisim dengan jauhar. Itulah jisim ni bila dia bercantum kita panggil jisim. So kadang-kadang saya sebut jirim, kadang saya sebut jisim. Ada kitab suka sebut jirim, ada kitab suka sebut jauhar, ada kitab suka sebut jisim. Sama aja. Sama dari satu sudut, berbeza dari sudut yang lain lah. Jadi kalau saya akan guna selalu jisim. Lepas tu arad sifat bagi jisim. Arad tu sifat bagi jisim, sifat bagi jauhar, sifat bagi jisim sama je. Itu arad. Mengenal jirim maka sudah berlalu takrifnya, baik takrif secara hakikat maupun takrif secara tamsil. Takrif secara hakikat, apa sebenarnya hakikat jirim itu? Itu sesuatu yang tercantum daripada dua jauhar atau lebih. Secara tamsilnya batu, pokok, kayu, manusia itu semuanya jirim. Jisim, jirim sama. Adapun mengenai arad maka takrifnya adalah maqama bi ghairihi min as-sifatil hadisah. Maqama bi ghairihi min as-sifatil hadisah. Sesuatu yang berdiri dengan selainnya. Sesuatu yang berdiri dengan selainnya, berupa sifat-sifat yang baharu. Ini antara dia bagilah. Ada ulama mengatakan arad tu wasful wujudi ba'dal adam qa'im bil jismi. Wasful wujudi ba'dal adam al-qa'im bil jismi. Pensifatan yang baru. Pensifatan yang wujud. Wasful wujudi, pensifatan yang wujud. Wasful wujudi ba'dal adam, setelah ba'dal adam, setelah tiada. Qa'im bil jismi, yang qa'im atau pada jisim, atau qa'im fil mahal. Qa'im bil mahal, yang berada pada sesuatu mahal atau sesuatu jisim lah. Sifat lah sebenarnya, benda tu sifat. Sifat kan al-makna al-wujudi qa'im bil bizat. Itu makna sifat. Sesuatu yang berada pada zat. Bila kita tengok satu benda kan, kita tahu ada sifat dia. Betul? Bila kita tengok satu benda, sekurang-kurangnya kita tahu ada sifat dia. Paling-paling pun warna lah. Paling susah sangat nak tahu sifat tu apa, arad tu apa, warna. Warna semua orang tahu warna. Betul? Sifat bagi ni spek mata ni, bingkai dia hitam. Itu sifat dia, tu arad dia tu hitam. Kopiah putih. Itu arad dia putih. Arad tu sifat. Cuma nanti kita bahas arad lah ni. Bahas tentang arad. Ta'rif ini adalah dengan hakikat. Ta'rif ini adalah dengan hakikat. Adapun ta'rifnya dengan tamsil, maka seperti yang terdapat dalam ibarat, yakni bergerak, diam dan warna-warna. Di mana semua ini adalah sifat-sifat yang baru yang harus berdiri dengan selainnya, yakni zat. Hakikat arad itu ialah sesuatu yang dia ta'rif dia ni pun dia kata hakikat kan, itu pun tak tepat lagi itu sebenarnya. Sebab maqama bi ghairihi itu pun sebenarnya zatiyatul arad ataupun ciri-ciri arad, bukan arad itu sendiri. Kalau arad yang lebih tepat tu adalah wasful wujudi ba'dal adam qa'im bi ghairihi atau qa'im bizat. Itu yang lebih tepat lah ni, bukan saya cakap lah ini. Dalam Hasyiah Dusuki ala Ummul Barahin, Imam Sanusi di situ disebut. Sebab di sini kalau maqama bi ghairihi minas sifatil hadisah, itu lebih kepada dobit dia, lebih kepada dobit atau zati. Sifat zati bagi arad. Maksudnya arad ini dia tidak boleh berdiri sendiri. Sifat kan tak boleh berdiri sendiri. Sifat mesti berada pada jisim. Sifat berada pada sesuatu. Sifat tidak boleh dipisahkan daripada mausuf, daripada jisim. Begitu juga arad. Oh ya Allah, mengantuk dah. Penat.
siang tak tidur tadi. Banyak kerja nak buat. Jadi definisi secara tamsil itu seperti memberi contoh lah. Memberi contoh-contoh arad, iaitu apa maksud ta'rif ini adalah dengan hakikat. Hakikat apa? Hakikat itu hakikat sesuatu. Hakikat itu mahiyah kan, saya sebut satu lagi perkataan ni pening lagi. Mahiyah. Hakikat itu adalah apa? Hakikat. Orang Melayu tak ada bahasa hakikat. Kan makna tu tak lain. Hakikat sesuatu. Hakikat manusia apa? Hakikat tu sebenarnya nak bagi tahu dia punya mahiyah dia. Mahiyah tu apa dia? Mahiyah. Hakikat sesuatu itu. Apakah hakikat bumi? Apakah hakikat langit? Apakah hakikat matahari? Apakah hakikat manusia? Apakah hakikat malaikat? Hakikat tu benda tu lah. Definisi tentang benda, menghuraikan benda tu apa, tu hakikat. Faham? Benda tu apa, itu hakikat lah. Hakikat benda tu apa dia? Itu hakikat. Faham? Ta'rif ini lah. Ta'rif tu definisi. Ta'rif, definasi. Tahu definisi Ta'rif itu definasi lah. Maknanya definasi sesuatu benda itu. Hakikat satu benda itu. Bukan. Hakikat benda macam mana? Hakikat pen ni. Apa hakikat pen? Ni bukan hakikat makrifat apa semua tasawuf tak. Ni hakikat maksudnya sesuatu itulah. Hakikat itu sesuatu itu. Apa dia sesuatu itu? Reality pun boleh juga. Cuma di sini lebih kepada dia nak bagi tahu, dia nak menerangkan makna lah. Mana atau makna. Apa makna arad? Itu senang cerita lah kot. Makna tu lebih hampir lah kot. Maksudnya dia katakan hakikat, apakah maksud ta'rif ini dengan hakikat? Maksudnya maksudnya ta'rif, definisi tentang makna sesuatu benda itu. Kalau tamsil, dia guna bahasa Arab kan. Dia guna bahasa tamsil tu contoh. Tamsil itu contoh. Macam mana? Okey, saya bagi contoh lah. Apa itu kereta? Kereta ialah sebuah kenderaan yang boleh bergerak, yang memiliki 4 roda, yang mempunyai enjin. Itu dia menerangkan makna kereta tu. Hakikat maksudnya menerangkan makna kereta tu apa dia? Kereta tu apa? Kereta ialah sebuah kenderaan yang memiliki 4 roda, yang memiliki enjin, yang mana bla 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 lah. Kalau ta'rif atau definisi secara tamsil, kereta tu apa? Kereta tu seperti Mercedes, BMW, Proton, apa lagi. Itu semua ta'rif secara contoh. Oh, tu contoh. Itu kereta. Bagi contoh. So, hakikat tu makna benda tu lah. Maksudnya menerangkan makna benda tu apa. Itu hakikat. Faham kan? Hakikat boleh lah tu. Okey macam ni. Saya nak kena beritahu satu benda. Satu perkataan ada banyak makna. Satu perkataan ada banyak makna. Sama ada makna itu makna yang makna yang hakiki. Tanya hakiki apa pula lagi yang makna hakiki atau makna majazi. Makna sebenar atau makna kiasan.
Kadang-kadang ada sesuatu benda tu ada banyak makna sebenar dia. Terkadang sesuatu benda itu ada banyak makna sebenar dia. Dan kadang-kadang ada makna kiasan dia. Makna kiasan dia. So di sini kalau macam kita biasa macam inilah. Tuan-tuan kalau buka kamus bahasa Arab ke bahasa Melayu ke, kan, bila satu perkataan tu kadang-kadang banyak makna dia. Betul tak? Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu pun sama kan. Kadang kita tengok kamus, kita tengok apa dictionary kan. Satu perkataan bahasa Inggeris, kita tengok bahasa Melayu dia makna dia banyak. Boleh jadi makna ni, nombor satu, makna dia lagi. Nombor dua, makna ni. Nombor tiga, kadang-kadang banyak makna. Satu perkataan banyak makna dia. Betul? Jadi yang dimasukkan hakikat di sini ialah makna sesuatu itu. So sekarang kita hakikat arat. Apa hakikat arat? Maksudnya apa makna arat itu? Faham? Dia nak beritahu hakikat arat itu, maksudnya arat itu apa dia? Dia nak beritahu. Mana takrif arat secara hakikat memberitahu apakah arat itu. Kemudian takrif secara tamsil, dia bagi contoh arat. Dia bagi contoh arat. So arat itu ialah wasful wujudi ba'dal adam al-qa'im bi ghairihi ataupun al-qa'im bil jismi. Iaitu sesuatu yang wujud setelah tiada. Pensifatan. Al-wasfu ni maksudnya pensifatan. Pensifatan yang wujud setelah tiada. Contoh satu orang manusia dia sedih. Mula-mula dia gembira, lepas tu dia sedih. Itu arat lah tu. Itu arat. Dia sedih, lepas tu tiba-tiba lepas tu dia mula dia okey, tiba-tiba dia bersedih. Tiba-tiba dia gembira. Mana tadi okey, lepas tu sedih, lepas sedih gembira. Kan berubah-ubah tu. Mana tadi tak sedih, lepas tu sekarang sedih. Lepas tu sedih hilang, ganti pula dengan gembira. Tadi tak gembira, sekarang gembira. Lepas gembira dia sedih balik. Lepas gembira, lepas tu dia bertukar-tukar. Tadi penat, sekarang dah okey dah, lega dah. Arat lah tu. Penat, arat. Apa lagi? Warna. Warna. Apa ni? Sebelum ni warna putih. Lepas tu tukar cat warna hitam. Tukar warna dia hitam. Arat lah tu. Arat ni pensifatan yang baharu yang wujud setelah tiada. Faham Itu hakikat arat. Itu makna arat. So hakikat ni makna lah. Dia nak beritahu makna arat tu apa dia. Hakikat itu maksud hakikat di sini makna. Makna arat tu apa? Kemudian contoh arat. Contoh arat seperti pergerakan. Kipas bergerak. Itu arat tu. Bergerak tu arat. Kipas diam. Diam maksudnya tak bergerak kan. Itu arat. Kan? Bila kita on dia bergerak. Itu nampak dia tukar arat dia. Daripada diam bergerak. Kemudian bila kita off, daripada bergerak dia diam. Dia stop. Itu arat tu. Warna arat. Warna adalah contoh arat. Faham Ya, itu paling mudah. Sifat yang baru yang mendatang. Sifat yang baharu yang mendatang. Yang berganti-ganti pun boleh. Wujud setelah tiada itu macam mana Ustaz? Adakah perlu? Tak, maksud tadi kan saya kata dia wujud wujud setelah tiada tu maksudnya tadi tak sedih, sekarang sedih. Tadi kan tak ada, tak wujud sedih tu, sekarang wujud sedih tu. Lepas sedih dia bertukar jadi gembira. Tadi tak wujud gembira, sekarang wujud gembira. Mana sesuatu tu wujud sebelum tiada. Tadi kan siang, sekarang dah malam. Tadi kan malam tak ada lagi. Tadi malam tak ada lagi. Sekarang ni malam dah datang. Mana wujud setelah tiada lah. Faham? Tadi tak ada malam. Tadi siang. Sekarang dah ada malam. Mana wujud setelah tiada. Janganlah tengok malam semalam. Malam semalam. Tak, wujud baru. Sebab malam ni bukan malam semalam. Malam semalam malam lain. Malam ni malam Minggu, malam semalam malam Sabtu, malam besok malam Isnin, malam Ahad, malam Isnin.
Malam Isnin, malam Selasa, malam juga tapi malam lain. Dia bertukar-tukar kan. Itu Allah kata waqtila fil laili wan nahar. Perubahan siang dan malam. Itulah arad. Siang, malam, siang, malam. Maka siang hari ni tak sama dengan siang semalam. Siang malam hari ni tak sama dengan malam semalam. Faham Ni nak bagi tahu, okey, lagi satu, apa kepentingan kita belajar arad sebenarnya ni? Dia ada dua kepentingan. Ada banyak kepentingan lah. Yang paling penting dua. Yang paling penting kita nak kena tahu belajar tentang ni dua benda. Yang pertama, arad itu bila dia berubah kan. Siang berubah jadi malam, malam berubah jadi siang balik. Ataupun pokok kan, pokok kecil, lepas tu tumbuh, lepas tu besar, daun dia mula-mula tak ada, lepas tu ada daun. Lepas tu daun dia hijau, lama-lama kuning, lama-lama coklat, lepas tu gugur. Betul? Panas, tukar jadi hujan, kadang mendung. Kan berubah-ubah tu arad semua tu. Okey, kepentingan dia apa nak tanya? Adakah dia berlaku sendiri atau ada di sebalik perubahan itu ada kuasa yang mengontrol, yang mengawal, yang mengubah, yang menciptakan benda-benda tu? Itu satu kepentingan tu kita kena tahu. Itu sebab lagi dibahaskan di sini. Akhirnya nak bagi tahu bahawa segala perubahan arad itu, wujudnya setelah tiada, berubah-ubahnya arad itu, siapa yang ubahnya? Siapa yang wujudkan? Itu dia punya tujuan sebenarnya kita belajar arad ni. Jisim dan arad lah, sebab arad kan sifat jisim. Kemudian yang kedua yang lebih penting lagi. Kita tak boleh sifatkan Allah dengan arad. Tu dia. Tak boleh mensifatkan Allah dengan arad. Sebab Allah qadim. Allah itu qadim. Qadim tak ada arad. So kita kata Allah sifat Allah. Kita tak kata arad Allah. Allah tak ada arad. Allah sifat. Maka semua arad adalah sifat. Tetapi tak semua sifat arad. Faham tak? Sifat yang qadim dia bukan arad. Arad ni sifat yang baharu. Arad ni sifat yang baharu yang berubah-ubah. Tak ada ada, tak ada ada, tak ada ada, tak ada ada. Itu arad. Kalau sifat Allah qadim, tidak didahului dengan tiada, bahkan tidak akan hilang, kekal. Itu sifat Allah yang panggil yang qadim. Kita tak boleh mensifatkan Allah Ta'ala dengan benda yang baharu, benda yang berubah-ubah dengan arad. Itu penting, paling penting sekali itu. Paling penting. Tak boleh sifatkan Allah dengan arad. Allah dia tak berubah. Sebab apa? Yang berubah ni satu kelemahan. Sesuatu yang berubah ni kerana dia lemah. Yang sempurna tak perlu pada perubahan. Yang sempurna tidak perlu kepada perubahan. Kerana apa? Kerana perubahan itu ada dua saja. Perubahan itu ada dua. Sama ada berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. Berubah menjadi lebih baik atau berubah menjadi lebih buruk. So adakah Allah berubah menjadi lebih buruk? Mustahil. Adakah Allah berubah menjadi lebih baik? Maknanya sebelum tu tak baik. Dua-dua mustahil. So Allah Ta'ala tak boleh berubah. Qadim tak berubah. Qadim tak berubah. So arad ni benda yang berubah-ubah. So mustahil Allah Ta'ala itu disifatkan dengan arad. Dua benda penting tentang arad ni. Maknanya siapakah yang menciptakan arad tersebut? Dan yang kedua, Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan arad. Wa innama kana hudusul alam dalilan ala wujudillahi ta'ala. Dan hanya sahaja adanya baharunya alam itu sebagai dalil atas kewujudan Allah Ta'ala, li'annahu, kerana sesungguhnya ia la yusahih, la yasihhuh. Macam mana dia ni? La yasihhuh. Ya, betul kitab ni. La yasihu je, satu ha je. Tak ada dua, satu ha je. La yasihu an yakuna hadithan binafsihi. Ha satu lagi tu buang. La yasihu an yakuna hadithan binafsihi. La yasihu maksudnya tidak benar atau tidak mungkin. Tidak benar an yakuna adanya alam itu hadisatan binafsihi. Dia berubah baru dengan sendirinya, menjadi baru dengan sendirinya.
Min ghairi mujidin, tanpa ada sesuatu yang mewujudkannya. Yujiduhu, yang mewujudkannya. Li'annahu, kerana sesungguhnya ia qabla wujudihi, sebelum wujudnya ia, kana wujuduhu musawiyan li'adamihi. Maka sebelum dia wujud itu, bolehnya wujud dengan bolehnya tiada itu sama. Falamma wujida, dan tatkala dia wujud, wazala adamuhu, dan hilanglah tiadanya. Alimna, maka kita mengetahui, anna wujudahu, sesungguhnya wujudnya, tarajjaha ala adamihi, lebih unggul terhadap ketiadaannya. Qad kana hadzal wujud, dan sesungguhnya adanya wujud ini, musawiyan lil adam, sama dengan tiada. Fala yasihu an yakuna tarajjaha ala al-adami binafsihi, maka tidak benar adanya dia tertarjih atas Adam dengan sendirinya. Pening. Ini bab paling susah sekali. Jangankan orang awam, pelajar madrasah saya sampai dah kelas 5, 6, 7 pun saya berulang-ulang kali terangkan benda ni tak faham. Tapi siapa boleh faham, mudah je. Benda ni mudah saja. Okay, saya baca terjemahan dia dulu, tengok boleh faham tak boleh faham. Hanya saja barunya alam ini sebagai dalil atas wujudnya Allah Ta'ala, kerana tidaklah sah. Ada syah di situ kan. Maknanya sah. Tidak sah, tidak benar lah. Bahawa alam ini baru dengan sendirinya, dengan tanpa mujid, iaitu penjadi ataupun yang menjadikan dia lah. Yang menjadikannya. Kerana alam ini sebelum wujudnya adalah wujudnya itu sama dengan adamnya ketiadaannya. Ini orang yang tak faham. Wujud dengan Adam sama. Ini orang tak faham. Kenapa wujud dengan Adam sama? Nanti saya terangkan, sabar. Maka tatkala didapatkan alam ini dan telah lenyap Adamnya, tahulah kita bahawa wujudnya menjadi lebih unggul, tarajjuh atas Adamnya, atas tiadanya. Sedangkan dahulu wujud itu adalah sama bagi Adam. Ini wujud sama dengan Adam. Mana boleh wujud sama dengan Adam? Maka tidaklah sah bahawa wujud tersebut menjadi lebih unggul atas Adam dengan sendirinya. Ini bukan senang bab ni. Ini banyak orang tak faham. Okey, ni kan dah masuk tahap akidah, tahap ini baru pertengahan sebenarnya ni, tapi tak apa, pelan-pelan kayu insya-Allah. Okey, ni dia ada kaitan dengan nafsul amri. Nafsul amri, hakikat sesuatu perkara itu. Tadi hakikat pun dah pening lah. Nafsul amri. Apa tu nafsul amri? Hakikat bagi sesuatu benda tu. Alam ini, bila sebut alam maksudnya jirim dan arad, jisim dan arad. Hukumnya, balayahu hukum. Hukumnya ialah boleh ada, boleh tiada. Boleh ada dan boleh tiada. Contoh, boleh tak seseorang itu dia ada anak? Contohnya satu pasangan berkahwin kan, satu pasangan lelaki dengan perempuan dia kahwin. Okay, boleh tak boleh dia ada anak? Kita kata ada anak pun boleh, tak ada anak pun boleh, betul? Betul tak? Maknanya boleh jadi dia ada anak dan boleh jadi dia tak ada anak. Dia tak mesti ada anak ataupun mustahil ada anak. Dia panggil jaiz ataupun imkan ataupun mungkin. Boleh ada anak, boleh tak ada anak. Betul? Ini contoh nak bagi faham. Boleh ada anak dan boleh tidak anak. So bolehnya ada anak dengan bolehnya tidak ada anak, tiba-tiba ada anak. Adakah tiba-tiba ada anak tu dengan sendirinya? Atau ada sesuatu yang berlaku menyebabkan adanya anak? Betul? Faham tak? Itu dari satu sudut. Mana alam ini boleh wujud dan boleh kekal tiada. Alam ini sebelum terjadinya alam ini lah, sebelum wujudnya alam ini, hukum bagi wujudnya alam ini boleh diwujudkan dan boleh dikekalkan ketiadaannya. Dua-dua sama. Maksudnya yang sama bukan wujud dengan Adamnya sama, wujud dengan tiadanya sama. Tak, wujud dengan sama, wujud dengan tiada mana boleh sama. Wujud lain. Wujud tu ada
Adam tu tiada. Mana boleh ada dengan tiada sama, betul? Ada lah, tak ada. Berlawanan pula tu. Ada dengan tiada kan berlawanan, mana boleh sama? Maksud dia bukan nak kata ada dengan tiada tu sama. Walaupun dia tulis begitu, tapi sebenarnya orang confuse. Apa ni ada dengan tiada sama? Maksudnya boleh ada dan boleh tiada. Yang samanya tu pada boleh tu. Samanya pada boleh. Alam ini dia boleh diwujudkan dan dia boleh dikekalkan ketiadaannya. Kat situ faham kot? Faham Alam ini boleh diwujudkan dan boleh dikekalkan ketiadaannya. Itu sama. Sama pada apa? Sama masing-masing boleh. Boleh diwujudkan, boleh dikekalkan ketiadaannya. So sekarang ni alam ni wujud. So siapa yang siapa yang memilih di antara mewujudkannya ataupun mengekalkan ketiadaannya? Takkan diri dia sendiri dia tak ada lagi. Alam tak ada lagi, macam mana alam nak wujudkan diri dia sendiri? Betul? Mesti ada sesuatu yang lain yang mewujudkan dia. Mana boleh dia tak ada, tiba-tiba dia nak wujudkan diri dia sendiri. Macam mana? Sesuatu yang tak ada nak wujudkan diri sendiri. Dia sendiri dah tak ada. Faham? Bila dia ada, maka pasti sesuatu yang lain. Mujid. Maksudnya, yang mengadakannya mesti benda lain. Tak boleh dia sendiri yang adakan diri dia sendiri. Mustahil. Pasal apa? Dia tak ada. Asalnya dia tak ada. Macam mana dia boleh adakan diri dia sendiri? Alam ini. Faham? Faham Jadi, hukum alam ini, dia ni boleh ada, boleh tiada. Boleh diadakan atau boleh dikekalkan ketiadaannya. Okay, sekarang ni alam ni dah ternyata ada kan. Alam ni ternyata depan mata kita ada. Kita pun termasuk alam juga. Okay, sekarang ni siapa yang mengadakan alam ni? Siapa yang mengadakan alam ni? Siapa yang memilih antara hukum daripada alam itu boleh diadakan dengan boleh dikekalkan ketiadaannya itu? Siapa yang memilih untuk mengadakan alam ni? Kalau alam itu sendiri mustahil. Mustahil alam itu sendiri yang memilih untuk mengadakan dirinya sendiri. Lah dia tak ada lagi, macam mana nak pilih? Faham? Maka di situ kita dapat satu poin bahawa tak mungkin alam ini wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkannya. Itu poin nak disampaikan. Faham Dalam banyak-banyak dia bahas tadi, itu je dia nak bagi tahu. Nak bagi tahu bahawa alam ini dia ni boleh diwujudkan dan boleh dikekalkan ketiadaannya. Sebab apa? Asalnya memang tak ada. Asal alam ni memang tak ada. Kalau alam ini ada, berarti alam qadim. Itu falsafah. Itu falsafah. Alam ini qadim. Sebab itu falsafah kata alam ni qadim. Sebab alam pun macam Tuhan. Alam tu qadim macam tu Tuhan. Cuma bezanya apa? Panjang saya tak nak drag lagi tinggi nanti. Nanti pergi kan lebih tinggi. Kenapa falsafah kata alam ini qadim? Itu nanti kan lagi tinggi perginya. Tak nak pergi falsafah. Kita lawan falsafah. Kita bukan setuju dengan falsafah. Siapa kata Asy'ariyah ikut falsafah? Kita lawan habis-habisan falsafah. Yang lawan falsafah ni Asy'ariyah lah. Jadi kita kata alam ni tiada. Asalnya tiada. Jadi bila dia tiada, maksudnya dia boleh diadakan dan boleh dikekalkan ketiadaannya. So sekarang ni alam ni dah ada. Siapa yang adakan dia? Mustahil dia sendiri yang mengadakan dia. Sebab apa? Dia tak ada. Macam mana tengah tak ada tu nak mengadakan diri dia macam mana? Faham Itu yang dimaksudkan tarjih bi ghairi murajjah. Mustahil. Maksudnya tarjih ni maknanya memilih antara ada dengan tiada tadi. Dia mengunggulkan yang untuk mengadakan alam ini. Siapa? Mesti ada orang ni. Mesti ada selain alam ini. Tak mungkin alam tu sendiri. Dia tak ada. Macam mana dia nak tarjih? Faham? Fata'ayyana anna lahu murajjihan ghairahu wa huwa allazi awjadahu li'anna tarajjuha ahadil amrain mutasawiyan min ghairi murajjihin muhalun. Maka nyatalah bahawa wujud itu mempunyai murajjih. Murajjih ni orang yang memilih, yang mentarjihkan. Yang lain daripadanya, yang bukan alam itu sendiri.
Dan dialah si murajjah itu yang telah menjadikannya lebih unggul kerana unggulnya salah satu daripada dua perkara yang sama dengan tanpa murajjah adalah mustahil. Faham? Jadi pastilah alam itu ada yang mentarjihkannya. Maksud tarjih di sini yang memilih untuk mewujudkannya berbanding dengan mengekalkan ketiadaannya. Faham? So, mestilah dan murajjah itu mestilah bukan alam itu sendiri. Sebab mustahil murajjah itu alam itu sendiri kerana alam ketika itu belum ada lagi. Ada Tuhan ada ke tidak? Ada sebahagian kata, ada sebahagian percaya Tuhan, ada sebahagian percaya tak percaya Tuhan. Ada sebahagian percaya Tuhan, ada sebahagian tak percaya Tuhan. Okey, yang percaya Tuhan pula ni macam-macam. Tuhan itu adalah wujud semata-mata. Wujud, sifat. Bukan zat. Alam Tuhan bukan zat. Tuhan ni adalah wujud semata-mata. Ada yang faham Tuhan itu wajibul wujud. Memang dia suatu zat lah. Tapi adakah dia Allah Ta'ala? Itu lain lagi. Faham? Tuhan saja lain. Allah lain lagi. Kalau kita kan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita Islam. Falsafah yang percaya Tuhan pun belum tentu lagi percaya Tuhan itu percaya Allah. Faham tak? Ada yang tak percaya Tuhan, ada yang percaya Tuhan. Okay, yang percaya Tuhan bukan berarti dia percaya Tuhan tu Allah. Ada macam-macam lah. Tuhan itu wujud saja. Segala yang wujud itulah Tuhan. Ada yang kata tak, Tuhan wajibul wujud. Apa benda wajibul wujud tu? Tak tahu apa benda wajibul wujud tu. Tapi hukum dia wajibul wujud lah. Kalau kita kan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan. Wajibul wujud itu Allah Subhanahu Wa Taala. Falsafah banyak, bukan satu. Falsafah Hindu ada, falsafah Masyaiyah, falsafah Masyriqiyah, Maghribiyah, falsafah Sufusṭa'iyun, macam-macam falsafah ni. Kena bacalah kitab, maknanya falsafah bukan satu je, falsafah berlambak-lambak. Yang percaya Tuhan, yang tak percaya Tuhan, yang percaya Tuhan satu, yang percaya Tuhan banyak, yang percaya Tuhan tu arat saja, Tuhan tu sifat saja bukan zat. Ada yang kata Tuhan tu zat bersama sifat. Ada yang kata Tuhan itu adalah illah bagi kewujudan alam ini yang qadim. Alam itu ma'lul, Tuhan itu illah. Macam-macam falsafah. Kalau nak bahas falsafah panjang, nanti orang kata ustaz ajar falsafah pula. Orang kata saya mengajar falsafah. Okay, bacalah, kena tahu, kena ambil tahu tentang falsafah. Ringkasnya nak tahu, baca kitab Imam Syarastani, Al-Milal wan Nihal. Imam Syarastani, kitab Al-Milal wan Nihal, dalam tu dibahas. Ringkas-ringkas je falsafah-falsafah yang beberapa kelompok-kelompok falsafah yang pernah wujud lah semenjak zaman dulu, Greek, Yunani dan sebagainya, Aristotle, Plato, Socrates, segala macam. Sebelum tu lagi Sufusṭa'iyun dan sebagainya dibahas semua. Tapi ringkas-ringkas lah. Dia bagi contoh apa kepercayaan dia orang semua. Kitab Al-Milal wan Nihal Imam Syarastani itu antara yang terbaik. Banyaklah sebenarnya, banyak kitab. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dalam semua pun ada. Sampai sekarang pun ada lagi falsafah. Jadi falsafah ni sebenarnya yang mengacau kita sebenarnya. Sebab tu Asy'ariyah bangkit untuk menentang falsafah. Tiba-tiba dia dicok ahli falsafah pula. Aduh, ya. Faham Masalan, contoh, Zaidun qabla wujudihi yajuzu an yujada fi sanatin kaza wa yajuzu an yubqa ala adamihi fa wujuduhu musawiyan li adamihi. Umpamanya Zaid sebelum wujudnya boleh dijadikan pada tahun sekian dan boleh pula dikekalkan atas adamnya atau ketiadaannya lah. Maka wujudnya adalah sama dengan adamnya kerana sama-sama boleh. Macam tadilah saya kata orang kahwin kan. Orang berkahwin, ada anak ke tak ada anak? Boleh ada anak, boleh tak ada anak. Boleh ada anak, boleh tak ada anak. Kan ada orang kahwin ada anak, ada orang kahwin tak ada anak. Dua-dua boleh. So kalau lah ada anak, apa yang menyebabkan adanya anak? Takkan tiba-tiba je anak tu yang mewujudkan diri dia sendiri? Mustahil. Mustahil anak tu sendiri yang wujudkan diri dia sendiri. Betul? Adalah tu mak ayah dia buat something kan.
Ini cerita dunia lah, contoh je nak bagi faham. Contoh nak bagi faham. Sebenarnya Allah Ta'ala lah ciptakan segala-galanya. Jangan campur aduk. Anak tu Tuhan yang cipta, bukan mak ayah. Ini contoh. Ini contoh nak bagi faham makna tu. Maknanya boleh ada, boleh tiada. Kan? Orang kahwin, boleh ada anak, boleh tak ada anak. So kalau anak tu ada, takkan anak tu yang cipta diri sendiri bagi ada anak tu. Mestilah yang lain selain daripada anak tu sendiri yang buat sesuatu untuk wujudkan anak tersebut. Sama dia bagi contoh Zaid. Zaid boleh wujud, Zaid boleh tak wujud. So siapa yang wujudkan Zaid? Kan? Mesti ada sesuatu yang mewujudkan Zaid. Falamma wujida wazala adamuhu fi zaman allazi wujida fihi alimna anna wujudahu bimujidin la min nafsihi. Maka tatkala didapatkan si Zaid itu dan telah lenyap adamnya di zaman yang dia didapatkannya di dalamnya. Bahasa dia Allah. Tahulah kita bahawa wujudnya itu dengan mujid, bukan dari dirinya sendiri. Apabila Zaid itu boleh wujud kan, dan boleh juga tak wujud. Tiba-tiba dia wujud di satu zaman, satu masa lah. Dia wujud di suatu, maka kita tahu bahawa yang mewujudkan Zaid itu bukanlah Zaid sendiri, tapi orang lain ataupun sesuatu yang lain yang mewujudkan Zaid tersebut. Faham? Banyak kali saya bagi contoh kan, taik kucing tu kan, balik rumah tengok taik kucing depan pintu. Lepas tu tanya, kucing mana lah yang berak kan, dekat rumah pintu aku ni. Lepas tu jiran sebelah kata, kebetulan jiran nampak, tak ada kucing yang berak. Habis tu taik tu jadi sendiri. Kita pun pening, jiran aku ni betul ni taik jadi sendiri. Sejak bila pula taik boleh jadi sendiri? Lepas tu masuk rumah, tengok rumah bersepah kan, berterabur, pecah, pintu dapur pecah. Rupanya ada pencuri masuk ni. Telefon polis. Polis, rumah saya, nama saya sekian, alamat sekian, rumah saya dimasukkan pencuri. Tadi saya tinggalkan rumah dalam keadaan okey, tapi saya balik kena pecah, terabur, habis semua. Polis tu kata, tak, rumah kamu terpecah, berterabur dengan sendirinya. Kamu tunggu je, sekejap lagi dia tersusun dengan sendirinya. Kamu kata apa? Polis ni gila. Mana boleh rumah bersepah dengan sendirinya, pecah dengan sendirinya. Dan tiba-tiba pula akan tersusun dengan sendirinya nanti. Tunggu je, dia susun dengan sendiri lagi. Mustahil, tunggulah sampai kiamat pun takkan tersusun dengan sendiri. Betul? Itulah mana wujudnya taik kucing, mustahil wujudnya sendiri. Bersepahnya atau tersusunnya rumah, mustahil dengan sendirinya. Itu dua contoh. Khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Dua Allah Taala bagi contoh. Benda-benda makhluk langit dan bumi dan perubahan siang malam. Satu contoh je Allah bagi arad. Perubahan. Itulah dia yang kita bahaskan. Pasti ada yang la ayatul li ulil albab. Ada tanda-tanda bagi orang yang ada akal. Pasti ada sesuatu yang menjadikannya. Tak mungkin dia jadi sendiri. Mustahil dia jadi sendiri. Faham? Fahasilud dalil an taqula al-alamu min ajramin wa aradin hadithun. Ay mujadun ba'da adamin. Wa kullu hadisin la budda lahu min muhdisin. Maka kesimpulan dalil itu adalah bahawa anda berkata, alam berupa ajram dan arad adalah hadis, iaitu barulah. Dalam erti dijadikan sesudah tiada, wujud setelah tiada. Dan setiap yang hadis yang baru pasti dia mempunyai muhdis, yakni yang menjadikannya. Tadi dia kata mujid, sekarang dia kata muhdis. Sama je. Khaliq, sani', muhdis, mujid, sama je. Kalau sani' yang menciptakan, khaliq yang menciptakan, muhdis yang membaharukan, mujid yang mengadakan. Sama je semua. Maknanya bila alam itu baru, pasti ada yang membaharukannya. Bila alam itu wujud, pasti ada yang mewujudkannya. Bila alam itu berubah, pasti ada yang merubahnya. Fayuntaju annal alama la budda lahu min muhdisin wa hadzal ladzi yustafadu bidalilil aqli. Maka disimpulkan bahawa alam ini pasti memiliki muhdis. Maksudnya pencipta yang membaharukannya, yang mengadakannya, itu maksud muhdis. Dan ini adalah yang dapat difahami dengan dalil akli. Semua orang yang berakal akan
mengatakan bahawa terjadinya sesuatu itu pasti dibuat oleh sesuatu yang lain. Mustahil sesuatu itu jadi dengan sendiri. Kalau dia kata tak mustahil, dia buktikan, silakan tunjukkan, nak tengok benda jadi sendiri. Faham Wa amma kaunul muhdisi yusamma bilafzil jalalah asy-syarif wa baqiyatihi al-asma' fa huwa mustafadun minal anbiya' alaihimus salam afdalus salatu wassalam fatanabbah li hadhihi al-mas'alah. Adapun keadaan muhdis itu diberi nama dengan lafzul jalalah. Lafzul jalalah tu Allah. Lafzul jalalah itu adalah Allah yang mulia, dan dengan nama-nama lain, maka itu baru dapat difahami dari para nabi. Semoga atas mereka itu selawat dan salam. Maka ingatlah pada anda pada masalah ini. Okey, so kita sekarang kita kata okey, alam ini baru, alam ni berubah-ubah, jisim aratnya berubah-ubah. Okey, ada yang menjadikan. Siapa yang menjadikannya? Baru timbul persoalan. Siapa yang menjadikannya? Siapa khalik itu? Siapa sonek itu? Siapa mujid itu? Siapa muhdis itu? Ini tidak akan dapat melainkan dengan rasul-rasul. Akal tak boleh. Tak mungkin terlintas dalam akal alif lam lam ha tiba-tiba je, tak ada. Ini mesti dirujuk kepada rasul. Maksudnya bila akal kita dah setuju, mesti alam ini ada pencipta. Siapa pencipta dia? Maka rasul datangkan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard. Kan? Allahu khaliqu kulli syai'. Barulah kita tahu, rupa-rupanya khalik ini adalah Allah. Mungkin bukan Allah kot, yang lain. Siapa dia bagi tahu? Mungkin bukan Allah kan? Fir'aun konon-kononnya nak kata ana rabbukumul a'la kan, aku Tuhan yang paling tinggi. Lepas tu Nabi Musa kata Tuhan aku menghidupkan dan mematikan, muhyi wal mumit, menghidupkan dan mematikan. Fir'aun kata ya aku pun boleh. Namrud. Silap Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim kata Tuhan aku Allah Ta'ala ni boleh menghidupkan, mematikan. Namrud kata aku pun boleh juga. Dia panggil dua orang hamba, dia kata bunuh dia ni, biarkan dia hidup. Kan aku matikan dia dan aku hidupkan dia. Okey, tak apa. Nabi Ibrahim kata okey, Tuhan aku Allah menerbitkan matahari daripada timur. Cuba kau terbitkan daripada barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud pun terdiam, tak boleh jawab apa. Maka untuk mengetahui siapakah Tuhan itu, siapakah mujid, muhdis, khalik, sonek semuanya, mesti melalui rasul. Itu akal tak boleh jawab. Akal tak boleh jawab. Akal hanya sampai tahap pasti ada tua pencipta, pasti ada muhdis, pasti ada sonek, pasti ada khalik. Maksudnya pencipta, pengada dan sebagainya lah. Siapa dia? Itu mesti melalui rasul. Gabung antara dua-dua, akli dan nakli. Wa hadza dalil allazi sabaqa wa huwa hudusul alam dalilu wujudihi ta'ala. Dan dalil yang telah lalu ini, yakni baharunya alam, adalah dalil wujudnya Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Cukup. Faham Jadi pukul 10 lebih lah. Cukup Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, kita faham akan sampaikan. Dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.